Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Saya ingin membuat respon kepada pembentangan belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar semalam. Antaranya dia dah tak guna lagi perkataan bajet tuan-tuan. Dia gunakan semula perkataan belanjawan supaya nampak ianya bahasa Melayu lah. Bajet tu bahasa Inggeris kan. Tapi bukan itu yang kita nak bincangkan. Tapi saya ingin membincangkan ataupun komen perkara yang lebih besar. Dan juga saya bukan nak bincang pasal bantuan, pasal banyak inisiatif-inisiatif yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar. Tapi saya ingin membahas ataupun membincangkan perkara pokok yang sebenarnya yang menyebabkan negara kita berada dalam keadaan yang begitu teruk dengan hutang sehingga 1.5 trilion termasuk liability. Negara berada dalam keadaan kedudukan kewangan ekonomi yang teruk disebabkan oleh kegagalan kerajaan terdahulu, terutamanya kerajaan 33 bulan. Tuan-tuan, dalam ucapan belanjawan tersebut, Datuk Seri Anwar di akhir ucapannya menegaskan bahawa semua pihak perlu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairats, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan dan juga bertolong menolong untuk melakukan perkara kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu di atas jalan kebaikan, jalan takwa, dan jangan tolong menolong di atas jalan keburukan, jalan maksiat dan sebagainya. Jadi bertitik tolak daripada kenyataan ini, beliau menegaskan bahawa antara perkara penting yang mesti dilaksanakan dan mesti bertolong-menolong untuk melakukannya ialah berlumba-lumba untuk membasmi salah guna kuasa dan juga untuk membasmi rasuah yang berleluasa ketika diperintah oleh kerajaan terdahulu, termasuklah kerajaan 33 bulan yang kononnya kerajaan yang nak perjuangan Melayu Islam, menegakkan Melayu Islam. Tetapi apa yang kita lihat, bagaimana rentetan episod-episod penyiasatan terhadap rasuah salah guna kuasa, isu jana wibawa melibatkan pemimpin-pemimpin politik dan ianya masih belum selesai. Episodnya baru episod 1 dan 2, akan banyak lagi episod-episod lain. Jadi Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa semua pihak mesti berganding bahu untuk memastikan salah guna kuasa dan rasuah ini tidak terus berlaku dalam negara kita, sehingga negara kita boleh kita katakan sebagai hub rasuah dan salah guna kuasa di rantau ini. Jadi tidak kira siapa, sama ada dia bekas Perdana Menteri ke, bekas menteri ke, anggota keadilan ke, pemimpin Pakatan Harapan ke, siapa pun yang melakukan rasuah maka ataupun salah guna kuasa, maka mereka itu mesti disiasat dan dibawa ke muka pengadilan. Jangan ada pilih kasih, jangan ada protection, jangan ada nak melindungi sesiapa, kerana rasuah dan juga salah guna kuasa inilah yang menyebabkan negara berada dalam keadaan sekarang. Ketirisan wang dana rakyat, wang rakyat berbilion-bilion ringgit. Jadi jangan salahkan orang lain ataupun jangan pula nak menuding jari bila seseorang itu disiasat dan juga didakwa kononnya itu adalah siasatan terpilih, itu adalah dendam dan sebagainya. Yang pasti semua orang kena berlumba-lumba untuk membasmi rasuah dan salah guna kuasa ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar. Yang kedua, apa yang saya dapat simpulkan atau ambil daripada pembentangan bajet itu secara ringkasnya ialah Datuk Seri Anwar ingin memastikan kita dapat menjimatkan duit rakyat. Sebab itu antara yang dibentangkan oleh beliau ialah menghentikan projek-projek runding terus, projek-projek rundingan terus atas alasan ianya urgent, atas alasan ianya mesti disegerakan. Padahal ianya tidak pula perlu kepada segera dan akhirnya menghalalkan tender runding terus. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sebagai contoh, tender tebatan banjir dan lain-lain. Akhirnya apabila tender tersebut dibatalkan, tender terus itu dibatalkan, 2 bilion 2 bilion duit rakyat dapat
diselamatkan. Tuan-tuan, 2 bilion ini bukan 200 juta, bukan 200 ribu, tetapi 2,000 juta. Bayangkan tuan-tuan, dengan 2,000 juta itu, berapa banyak sekolah daif dapat kita baiki, berapa banyak klinik daif dapat kita baiki, berapa banyak hospital-hospital dapat kita upgrade, dan berapa banyak rakyat dapat kita tampung program kesihatan mereka melalui skim kesihatan madani yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar. Dan yang ketiga tuan-tuan, saya tertarik dengan ungkapan kerajaan ingin menoktahkan kemiskinan tegar. Sudah 60 tahun lebih, 65 tahun lebih kita merdeka. Tetapi kumpulan miskin tegar ini tidak menampakkan kemerosotan dari segi bilangannya. Tetapi bilangan mereka yang miskin tegar ini dari setahun ke setahun bertambah. Mengapa ini berlaku? Ianya tidak lain tidak bukan kerana kegagalan kerajaan terdahulu, termasuklah kerajaan Melayu Islam, untuk mengurangkan ataupun menoktahkan kemiskinan tegar ini. Saya percaya dalam pembentangan itu Datuk Seri Anwar telah menegaskan beberapa inisiatif untuk menyasarkan golongan miskin tegar ini. Mereka ini akan dibantu dengan memberi pancing, bukan beri umpan sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Saya yakin 3 perkara utama yang saya sebutkan tadi insya-Allah dapat memastikan negara kita keluar daripada kemelut ketirisan wang dana rakyat yang kita pernah diberitahu oleh Datuk Dr. Rais Husin, seorang penyelidik, menyatakan bahawa negara sudah kehilangan 3 trilion duit rakyat akibat daripada ketirisan, salah guna kuasa dan rasuah. Ayo kita doakan segala hasrat murni dan komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar ini dapat dia realisasikan dengan ta'awun antara kerajaan, rakyat, badan-badan korporat, jutawan-jutawan dan syarikat-syarikat korporat dengan memberikan sumbangan dan juga pertolongan kepada kerajaan untuk kita memacu kebajikan rakyat dan juga meningkatkan ekonomi negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.